الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya, dan yang diraikan, yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah Kuliah Duha pada pagi ini. Alhamdulillah, kesempatan yang berkat, kesempatan yang tenang, kesempatan yang penuh kemuliaan ini, pertama-tama kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jalla dapat kita bersama-sama meraihkan suatu program ilmu yang pastinya bukan sekadar bekalan kita untuk di alam bumi, tapi bekalan yang akan kita bawa sampai ke hari akhirat. Dan itulah bekalan yang akan memberikan kita keselamatan, keamanan daripada bencana akhirat yang menakutkan. Kerana pada ketika itulah ia akan menjadi jawapan kepada kita, amalan dan ilmu kita. Bukan kita menjawabnya, tapi amalan dan ilmu kita akan menjawab bagi pihak kita. Dan ketika itulah terbukti betapa besarnya harga sebuah ilmu dan amal di saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itulah maka dalam sebuah kehidupan beragama, selama-lamanya lah kita diajar untuk sentiasa cinta kerana ilmu, sayang kerana ilmu, dekat dengan ilmu, sesuai dengan apa Nabi sebut dalam tu hadis, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun al-khamisa fatahlak. Maksudnya, jadilah kamu orang berilmu, cinta ilmu, dengar ilmu, dan orang yang belajar ilmu.
Jangan jadi orang kelima. Bila alimnya tidak, belajar tidak, suka pun tidak, apa pun tidak. Yang kelima, jahil. Bila jahil, Nabi kata akan binasalah kamu. Jadi pilihan kita tidak ada melainkan salah satu pun empat ataupun empat sekali. Alim pun kita, cinta ilmu pun kita, dengar kita, cinta pun kita. Itu terbaiklah. Tapi kalau tak mampu jadi orang alim, cintakan ilmu, sukakan ilmu, dengar ilmu. Tak boleh juga dengar, sekurang-kurangnya cintakan ilmu. Tetapi kalau cinta saja tak dengar, susah juga. Jadi apapun keadaan kita, jahil adalah penyakit yang besar, yang berat untuk kita pikul. Dan jahil adalah suatu jenayah dalam beragama. Itulah dalam satu hadis Nabi SAW sebagai muqaddimah pada pagi ini, bagi satu rangsangan motivasi lah, ya. Dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu datang dengan kita belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu datang bila kita belajar. Kita belajar, ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Dan bila ilmu kita pelajari, pastilah ilmu akan memberikan kita keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keistimewaan yang paling utama ialah kita akan dicintai oleh malaikat dan diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaAllah mudah-mudahan puan-puan semua, termasuklah saya, semua kita dalam suasana disayangi, dicintai oleh malaikat, diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya Karim ya Mannan ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kabulkan doa rintihan munajat kami, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sambungan pelajaran kita pada pagi ini masih dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini, dan kita masih lagi di peringkat berbicara tentang solat, ya. Kita follow step by step lah. Saya pun bila tengok kepada bacaan dalam kitab ini, nampaknya panjang cerita bab salat, tapi itulah perbincangannya. Kita follow step by step dan sampai kepada penghujung kita akan selesai bab salat, masuk bab-bab yang lain. Kerana apapun keadaannya, kita bincang tentang bab zikir. Zikir dengan makna bukan sekadar zikir itu saja, tapi Quran pun termasuk dalam zikir juga, bacaan dalam salat dan macam-macam. Baik, tajuk kita pada hari ini, tajuk yang ke-13, membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz. Sila. Membaca Al-Fatihah setelah kita ta'awudz. Ta'awudz apa makna ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billah. Itu makna ta'awudz. Ta'awudz artinya bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dah sebut yang lepas dua bacaan lah, ya. Kita nak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pun ya, ataupun yang kedua a'udzu billahi samiil alimi pun boleh, minasyaitonir tambah alim. Kedua ini ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membacanya. Cuma dalam solat iftitah ini kita dah sebut yang paling utama, yang pertama tadilah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sebut al-alim tak ada masalah. Di sini ulama bincang kerana penambahan itu bukan semata ditambah, tapi ada bacaan Nabi baca dan sahabat dengar, sahabat kata Nabi pernah bersebut a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu satu. Yang kedua, mungkin tak seduh pada bulan minggu yang 2 minggu yang lalu, bila ada penambahan as-samiil alim, itu mentakkidkan lagi Allah Tuhan yang mendengar lagi maha mengetahui. As-Sami' al-Alim, al-Alim, As-Sami' maha mendengar, al-Alim maha mengetahui. Kita mentakkid, mengukuhkan lagi. Aku berlindung dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dua-duanya bacaan yang betul, tak ada masalah. Perlu diketahui bahawa baca Fatihah hukumnya wajib dalam salat berdasarkan ijma' dan nas-nas yang saling menyokong antara satu sama lain. Mazhab kami adalah mazhab kebanyakan para ulama bahawa membaca Al-Fatihah wajib dan tidak sah salat seorang tanpa surah tersebut apabila mampu membacanya. Mazhab Syafi'i lah.
Kami ini maksud mazhab Syafi'i. Sebab pengarang kitab kita ni siapa ni? Imam Nawawi adalah bermazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ini mutlak ijma' para ulama menyatakan bahawa membaca Al-Fatihah 7 ayat bermula dengan Bismillah sampai waladhdallin wajib dibaca bila kita bersolat. Wajib dibaca bila kita bersolat, hatta solat sunat dan sebagainya, apalagi solat yang wajib. Ini hukum yang qat'i. Itulah saya sering sebut di mana-mana, ada di sana kepentingan kita untuk betul-betul menghayati bacaan Fatihah dari sudut bacaan yang betul, makhraj yang betul dan segalanya betul. Kena usahakan daripada hukum hakam sekalipun. Di mana hukum hakam tajwid dalam solat dan dalam Fatihah, izhar, syafawi, ikhfa, idgham al-ghunnah, bila ghunnah dan sebagainya. Ini kita kena ada kekuatan lah. Sebab tu kalau ada klinik Fatihah, bukan nama orang tu, klinik suratul Fatihah, di nama klinik juga lah, merawat surah Fatihah dalam konteks bayang, hadirlah. Dan biasa ada di sana sini masjid mengadakan dinamakan program klinik Fatihah. Nak betul Fatihah, tolonglah ya. Tolonglah semampu mungkin kita dapat hadir. Ataupun kita dalam keadaan perlu kepada pengajian lebih mendalam, cari guru-guru yang faham tajwid dan bawa ke rumah kita. Saya sarankan sangat-sangat bersama keluarga, anak bergabung dengan ayah sekali, mak sekali, 5-6 orang, bawa ustaz kita yang mahir dalam Al-Quran. Itu imam kita. Buat pengajian. Taklah sampai 6 bulan. 3-4 kali pengaji cukuplah. Sebulan contohnya, setiap minggu sekali 2-3 jam. Akhirnya banyak kepentingan. Di sebalik Fatihah itu bacaan betul dan seumpamanya. Ini jangan kata mudah. Jangan sikap mudah. Jangan ambil mudah dalam hal ini. Terutama bila membabitkan anak-anak kita balong, ka'lang, ka'ngah itu, kalau tak dididik dari awal bacaan yang betul Fatihah ini, saya bimbang mereka solat dalam keadaan Fatihah ini gagal. Dan kita akan bincang nanti, bila Fatihah tak betul, solat akan jadi batal. Sebab itulah mengaji itu penting. Fatihah itu penting. 7 ayat saja, bukan banyak pun. Ada orang yang dia buat macam tu. Dia buat pengajian berkeluarga, panggil ustaz-ustaz imam kita seminggu 2-3 jam ataupun 2 jam, seminggu 4 jam, 2 jam, 2 jam. Contohnya, baguslah. Dia bukan setakat mengaji masalah makhraj hukum hakam, mendalam tentang makna tu sendiri, tafsirannya. Cantik sekali. Ya. Baik. Maka dalam hal ini disebutkan riwayat Nabi bersabda daripada hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bifatihatil kitabih. Tidak sah, la tujzi'u, tidak ada balasan pahala bagi salat, tidak sah lah bila mana sembahyang tidak dibaca padanya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab mana? Pembuka kitab. Pembuka kitab ni surah apa? Al-Fatihah lah. Betullah kita kalau orang tanya apa makna Al-Fatihah, maknanya pembuka, muqaddimah, pembuka. Kan surah Fatihah surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah, bawa Al-Baqarah dan kemudian surah-surah yang lain sampai 114 surah dalam Quran. Yang pertama Al-Fatihah, sebab dinamakan surah pembuka. Membuka surah Fatihah sampai kepada surah An-Nas, surah yang ke-114. Jadi Fatihah ini pembuka ataupun yang muqaddimahkan kepada Al-Quran. Jadi kalimah ini kalimah yang telah azali. Daripada awal Nabi sebut kalimah Fatihah. Batu kata ulama, ia telah ditentukan nama oleh siapa? Oleh Allahu Azza wa Jalla. Nama-nama surah ini ditentukan Allah Azza wa Jalla, termasuk Fatihah itu sendiri. Baik.
Jadi kata Nabi, tidak sah solat yang tak dibacakan Fatihah di dalamnya. Tidak sah solat yang tak dibaca Fatihah di dalamnya. Kemudian dalam kitab As-Sahihain, ini kitab Bukhari Muslim lah. Ya, tadi daripada pandangan riwayat Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim Ibn Hibban, dua ulama besar. Ibnu Khuzaimah dan Ibn Hibban, ulama dalam hadis. Riwayat yang kemudian ini datang daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? La salata illa bi Fatihatil Kitabi. Tak ada salat kecuali dengan baca surah Al-Fatihah. Jadi kita boleh faham dan kekal kefahaman sampai bila-bila Fatihah adalah wajib dibaca. Surah yang lain hukumnya sunat. Tak baca tak batal solat. Baca menambah pahala solat. Lagi panjang surah lagi bagus bacaan. Dalam solat lagi panjang surah lagi bagus. Tak baca surah Al-Qari'ah, Al-Ma'un, surah Al-Zalzalah, An-Nas, tak ada masalah. Fatihah tak boleh, wajib dibaca. Ini ijma' ulama dalam mazhab semua, fiqh, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, tak terkecuali semuanya mengatakan ia berdasar kepada Nabi, la salata illa bi Fatihatil Kitabi. Tak ada solat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau imam nak buat satu ujian kepada tuan-tuan, tapi tak boleh berlaku macam dah solat, tiba-tiba imam angkat takbir sembahyang maghrib, Allahu Akbar, dibaca apa ni, ayatnya apa dia, terus dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Habis. Solat itu batal. Dia pun batal, makmum pun batal sama. Jadi kena tegur. Baik. Ataupun imam angkat takbir, baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai waladhdallin, amin. Dia tu rukuk. Rukuk tanpa surah yang tertentu. Teruskan solat. Jangan kata subhanallah. Soal tegur imam. Kenapa? Imam tak baca surah. Tak ada masalah. Ya. Tapi imam-imam yang cerdik tak kerja macam itulah, menyusahkan makmum akhirnya. Ya. Dia akan baca juga surah yang pendek. Saya pernah alami macam itu. Kita musafir tapi di negara Arab lah, bukan sini. Tengah musafir kita ikut imam, Fatihah, amin, tu rukuk. Ya. Tapi kalau faham semuanya ikut sujud macam biasa, tak ada masalah. Dia mula-mula terpegun jugalah, imam macam mana? Tapi kita ingat hukum bacaan solat sudah memadai dan telah selesai di sudut hukumnya sah. Baik. Sila. Sekiranya untuk imam tadi baca Al-Fatihah saja, jadi katalah dia terus rukuk. Jadi kita sebagai makmum ni macam mana kalau kita tak tahu dia biasanya kita baca Al-Fatihah selepas dia habis baca. Okey, dengan itu kita ikut saja imamnya. Tak, maksud saya tadi kita tak tahu, kita tak baca Fatihah lagi, kita dengar saja. Lepas tu dia tak ada masalah, ikut saja. Tidak membatalkan solat kita. Ya, tidak batalkan solat kita. Kalau kita makmum ikut apa yang imam, sebab imam ju'ilal imam, dijadikan imam untuk diikuti. Masa ketika itu kita tidak wajib lagi membaca Fatihah, cukup memadai apa kita dengar daripada imam baca. Itu dia. Baik. Walaupun tidak, kerana memadai imam baca. Ya, sebab kebiasaannya bila imam baca surah, kita akan mula baca surah Fatihah. Tapi imam tak baca, ikut terus, sebab imam tak ada buat kesilapan dalam bab itu, dan kita tak dianggap bersalah dan tak mengurangkan pahala solat kita. Terus bahasa kata imam cerdik, dia tak macam tu. Sebab kalau dia buat macam tu, dia akan menyusahkan makmum, dan makmum pula mungkin dia tak faham, oi, solat aku batal ke ni? Jadi susah. Jadi kecuali kalau imam itu keadaan lupa, ialah manusia. Memang ada kes berlaku imam takbir kemudian terus kepada surah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Ada, iaitu batal.
Orang berhak untuk kata subhanallah. Ya. Kalau imam rujuk balik kepada Fatihah, tapi pernah berlaku tu. Ya. Dan pernah berlaku juga di mana imam baca Fatihah tidak habis. Ya. Mungkin dia terlupa. Tiba-tiba ya, manusia ni, kita jangan anggap benda lupa ni benda yang bersifat musibah, penyakit, tidak. Itu benda yang bisa berlaku kepada kita. Allah nak uji kita kadang. Sebab itulah kita nak solat ini bila dah sentuh soalan oleh tuan bertanya, saya nak sentuh. Sebab itulah kita bila bersolat ikut kepada kaedah bersolat dalam pandangan para ulama yang berkait dengan tasawuf, dengan fiqh. Kita nak bersolat, kita kena persiapan yang rapi. Rapi macam mana? Bukan tekak pakaian bau, kain bau, baju bau, tidak. Yang tu kenalah bau, dari sudut bau tu maknanya tidak berbau, tidak lama. Tapi persiapan kejiwaan. Batulah semayang, jangan ketika tengah penat, mengantuk dan letih dan lapar. Batu kita bila kita lapar, letih, penat, akan datangkan benda-benda yang menghalang solat itu daripada berlaku betul. Yang keduanya pula, kita dalam keadaan nak solat, kita fokus. Solat kita kena fokus. Ada tumpuan. Dengan maksud kita tumpu. Nak solat ni, fokus. Bukan sekadar kita pergi terus bekerja. Batulah gopoh dalam solat ni sesuatu yang dianggap sebagai jenayah fiqh. Ada ulama kata kita gopoh bab semai tu jenayah fiqh. Maksudnya lah kita akan mengurangi pahala merosakkan solat. Ke tengah-tengah kita berserabut contohnya, kemudian baru kepada anak, baru maki anak 2-3 jam, ya. Memanglah sebagai zuhur wajib, tapi bertenang. Batulah yang ketiganya, orang nak salat ini dia ada kaitan dengan kesempurnaan wuduk. Dia ada kaitan dengan wuduk yang sempurna. Sebab kita wuduk kena ambil angkat dengan betul. Sempurna punya solat, baik wajib baik sunat. Ini semua antara adab-adab syarat dalam kita nak tunaikan solat yang terbaik. Itu di antaranya. Ada lagi 2-3 yang lain. Jadi kalau kita tak fokus macam tu, akhirnya kita akan hilang tumpuan. Itu je lupa tu. Lupakan 2 ke 3, 4. Ya. Tadi tahiyat awal ke tak? Ini satu kesilapan. Satu, Nabi SAW tidak mengajar kita untuk solat ketika kita lapar, letih dan seumpamanya. Kalau kita tak makan lagi, antara makanan yang dihidang dengan solat, kena awalkan makan sekadarnya, tetapi janganlah pula makan 2 jam. Nampak lagi zuhur habisnya, ditubik balun dulu. Tidaklah sampai tahap tu. Sekadar menghilangkan kelaparan dan kita boleh tunaikan solat sesegera mungkin. Itu kaedahnya. Baik, kita teruskan. Ya. Kalau tadi yang Ustaz kata solat tu baca surah lazim kan, tak baca Fatihah. Itu dia tengah-tengah baca surah lazim tu dia teringat, Fatihah membaca. Baca kemudian boleh tak? Dia tak baca Fatihah awal. Dia baca surah lazim kan, terlupa nak baca Fatihah. Tengah baca surah lazim tu baru teringat nak baca Fatihah lagi. Okey. Baca kemudian lepas baca surah Boleh, tak ada masalah. boleh. Selagi dia masih dalam qiyam, Dalam surah lagi. masih masalah. Ada kemudian berlaku macam tu. Dia lupa baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai kafirun tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat sah dan teruskan. Tak ada masalah. Sebab dia masih dalam keadaan qiyam lagi. Belum pun rukuk dan seumpamanya. Baik. Pernah ada pengalaman ke tu? Okey. Wajib membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim kerana merupakan ayat pertama. Ini penting ni. Kita kena faham Al-Fatihah ini, Bismillah tu masuk dalam 7 ayat Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah masuk dalam Al-Fatihah. Jadi maknanya wajib dibaca. Soalnya, dibaca basmalah tu dengan terang ataupun nyata ataupun secara jahri ataupun siri, itu soal kedua. Ada imam dibaca, kalau kita pergi ke negara Saudi contohnya,
dalam mazhab apa ni Hambali, dia tak baca dengan kuat itu, tapi imam baca. Jangan kata baca, imam baca. Ya, tapi kedengaran untuk dia saja. Tapi kalau kita perhati, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka faham hukum fiqh sembahyangnya. Cuma kita Syafi'i jelaslah. Kita baca secara jahri awal lagi. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Sampai Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita cara secara kuat. Jadi maksudnya wajib membaca kerana ia adalah ayat pertama suratul Fatihah. Saya nak sebut satu perkara. Saya baru baca dalam 2-3 lepas, ya. 2-3 lepas saya terbaca satu tulisan artikel lama. Saya ingat artikel ni dah puluhan tahun, dah 20-30 tahun dah, tahun 80 lagi. 40 tahun lebih kurang, ya. Cantik. Dia kata apa? Bagaimana Al-Fatihah itu dimulakan dengan basmalah dan masuk dalam surah Fatihah 7 ayat. Surah Al-Kafirun tak ada, Al-Ma'un tak ada, Al-Zalzlah tak ada, surah mana pun tak ada, ya, termasuk dalam ayat-ayat berkaitan. Tapi Al-Fatihah ada. Jadi ada satu pandangan, pandangan ini saya rasa pandangan yang dikajilah, ilmiah. Dia kata ada munasabahnya, maka Allah jadikan Al-Fatihah itu bacaan rasmi kita dalam salat, supaya tidak ada orang lupa dan lalai untuk baca bismillah ketika bersalat. Rahsianya di situ. Hebatnya Fatihah itu kerana menjadi bacaan rasmi dalam bacaan wajib dalam salat, tak langsung kita akan baca dengan nama Tuhan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemudiannya. Dengan nama Tuhan kita mulakan. Sebab solat ini pandangan, bukan hadis ni. Tapi saya tertarik sebab kata beliau dalam tulisan 40 tahun, 80 artikel. Pendek ringkasnya, tak panjang mana pun. Dia kaji tentang kekuatan Fatihah dalam bab solat. Jadi kata beliau dalam artikel tu, ialah taklah berapa penting mana pun, tapi sebutlah juga ilmu. Kata beliau, batulah maka bila sebut bacaan dalam Fatihah Bismillah itu menandakan kita dalam hidup ini kita terikat dengan Allah dalam semua keadaan, termasuk dalam solat. Bila kita bermula dengan solat, ikat dengan Tuhan, maka semua urusan hidup kita mesti ikat dengan Allah dah. Dalam solat kita ikat dengan Allah. Bismillah, dengan nama ya Allah, dengan nama ya Allah. Kata beliau, maka seluruh hidup ini kita kena ikat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab solat itu kalau kita ikat dengan Tuhan, yang jauh, yang lebih jauh lagi, makan, minum, pakai, harta mesti diikat dengan Allah Azza wa Jalla. Bismillah, dengan nama ya Allah, aku nak solat sekarang ini. Maka dalam soal makan, minum, pakai pun kita ikat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Wajib pula hukumnya membaca Al-Fatihah lengkap dengan seluruh harakat tasydidnya yang berjumlah 14. 3 dalam bacaan basmalah dan baki telah selepasnya. Ini kita tak kajilah. Saya nak nukilkan saya kepada tuan-tuan, wajib membaca dengan betul lah. Baca dengan betul. Daripada permulaan bismillah sampai kepada waladhdallin, kena baca dengan betul. Saya tak nak bincanglah tentang persoalan tasydid ni, biarkan saja. Jadi agak berat juga disebutkan apabila menghilangkan satu syedid saja, bacanya batal. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak ada Bismillahirrahman contohnya. Patut Ar-Rahman dengan tasydid kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, tasydid tu. Kita baca dengan Bismillahirrahman Ar-Rahim contohnya. Boleh jadi batal bacaan Fatihah kita. Ini menunjukkan keseriusan, serius. Batulah membetulkan bacaan Fatihah, kata para ulama, suatu keperluan dan kemestiannya. Wajib hukumnya membaca tersebut secara berurutan dan berkesinambungan. Baca dengan, ini bab solat ni, tak boleh berhenti lama-lama lah. Maksudnya daripada awal bacaan ayat pertama
hingga ke-7 secara berkesinambungan. Jadi amalan macam ni saya rasa amalan yang kita dah lakukan. Tak adalah pula kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti seolah nak berehat. Tak adalah macam tu. Tapi kalau berhenti kerana tak berapa nak clear suara serak, itu lain, itu tidak mencecatkan. Ada orang mungkin jadi imam sampai kepada bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, suara dah serak, dia berhenti sekejap nak betulkan suara. Contohnya, tak batalkan solat, ya, dia akan sambung terus, Iyyaka na'budu wa maliki yaumiddin, contohnya. Tak. Yang masalahnya berhenti tahu sebab, nak berehat ke seumpamanya, rasa tak berlakulah, ya. Baik, apabila dibaca tidak mengikut peraturan, tidak kesinambungan, maka bacaan tidak sah. Namun tidak mengapa untuk diam sejenak agar naik nafas. Tadilah suara serak, tersekat kerana agaknya tadi makan, tak ada minum air, ya, tapi ada rasa ayam lekat kat leher lagi, contohlah, ya, contohnya dia kalau leher ayam tak macam mana, telan terus ke? Kalau benda tu boleh telan sajalah, ya. Kalau benda tu kena buanglah, ya. Baik, contohnya. Baik, yang saya nak pergi ialah perenggan yang ketiga, perenggan yang penghujung tu. Apabila salah baca Fatihah, kesalahan yang merosakkan maknanya, solatnya batal. Ini contohnya kita tukar baris tak pasal-pasal. Maliku contohnya, maliki jadi maliku, malaki contohnya, yaumuddin, ya, kita tukar baris tak pasal-pasal tanpa sengaja, itu batal sembahyang. Masyarakat tuan-tuan kena ingat, dia ada suatu hal yang boleh merencatkan bacaan kita kalau baris bertukar. Sebab tu pastikan baris betul. Jangan ambil sikap mudah, kira baca tak boleh. Kena hafal betul dan baca betul-betul. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca wa iyyaka wa iyyaku, ya, na'bidi contohnya, itu sudah merosakkan. Boleh berlaku. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak hafal dengan elok, dia sekadar baca saja. Dia baca tanpa perhatian yang fokus kepada bacaan, itu yang datang. Itu boleh membatalkan bacaan, kerana ia telah merosakkan makna, merosakkan maksud, dan dia boleh batalkan. Bukan batal bacaan, batal solat keseluruhannya. Solat pun batal keseluruhan, bukan sahaja bacaan. Solat itu batal sama. Sedangkan jika tidak merosakkan maknanya, baca tak sah. Ialah mungkin tersilap. Maliki contohnya, dia baca malika, ya, itu taklah menjatuh, tak merosakkan makna, tetap Malik tu raja, pemerintah. Cuma bagi salah ketika itu, setengah keadaan tidak jadikan solat itu batal. Yang merosakkan makna seperti mengucapkan an'amti atau an'amtu, harakat kasrah dhammah, kita tukar terus barisnya, itu tidak boleh. Jadi saya sebut ini bukan apa, sebab ia ada dua faktor dalam pemerhatian, dua faktor. Faktor yang pertama, ada orang dia hafal sekadar hafalan, belum tentu hafalan itu dia dapat ingat dengan betul. Lepas tu kita kena tengok betul-betul baru hafal. Yang kedua faktor ialah dia tak belajar. Dia hanya dengar saja, dia pun ulang baca, dia baca, tak belajar. Itu pun di antara faktor yang boleh merosakkan bacaan Fatihah. Baik. Apabila tidak boleh membaca Fatihah, maka diganti dengan ayat-ayat lain sebanyak ayat Fatihah. Apabila tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, ini cerita, ini pandangan ulama dalam isu ini. Ada orang mungkin tidak boleh baca Fatihah. Sebab apa tak boleh baca Fatihah? Agak-agaknya, apa yang tuan boleh fikir? Payah juga nak cari alasan sebab tu sebenarnya, ya. Tapi takdirnya dia tidak baca Fatihah.
Tapi surah yang boleh baca. Surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, baca. Surah Al-Ma'un, baca. Surah apa surah yang lain lah. Surah Al-Ikhlas, Qul Allah pun lancar. Tiba-tiba tak boleh baca surah Al-Fatihah, digantikan dengan ayat-ayat lain sebanyak ayat Al-Fatihah. Apabila tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, diganti dengan zikir-zikir yang boleh seperti tasbih dan sebanyak dalam surah Al-Fatihah. Bila tidak boleh baca zikir sama sekali dan tidak ada waktu lagi untuk belajar, maka cukup dengan bagi sepanjang waktu baca Fatihah, kemudian rukuk dan solatnya sah apabila tidak ada waktu untuk belajar. Ini antara keadaan yang jarang berlaku dan benda yang nadir. Nadir ni maksudnya jarang berlaku. Dalam 10,000 orang mungkin seorang tak boleh baca Fatihah. Mungkin faktor dia punya sebutan, bagi dia mungkin Fatihah susah sangat, tapi baca Qul Allah boleh. Benda macam ni tak kemungkinan boleh berlaku. Tapi dalam soal kita tak pernah kita dengar macam tu kan. Jemaah kita ada tak boleh baca Fatihah? Tak ada. Ya, jemaah surau kita macam kita, tapi boleh berlaku. Dan ulama dibincang hal ini sampai tak betul takdirnya. Saya sendiri pun bila saya baca tentang hal-hal dalam beberapa tulisan, saya tak dapat nak buat conclusion kenapa orang tak baca Fatihah. Tapi secara logik akal, mungkin daripada Alhamdulillah sampai akhir tu kalimah susah dia sebut. Tapi bacaan lain boleh, ada kemungkinan. Tapi peliklah berlaku macam tu. Apa ceritanya? Ada ulama kata, kau dia tak boleh baca Fatihah, diganti ayat yang lain dalam solat. Maksudnya apa yang dia boleh baca? Dia boleh baca Qul Allah. Qul Allah. Dia tidak tertaluk dengan solatnya batal. Sah solatnya. Dia blank Ustaz. Blank saja ni. Macam kita pergi exam kan. Masuk exam kita blank. Jadi kita tak ingat jawapan itu. Macam tu. Tapi kalau dia ikut imam, maknanya setiap waktu dia kena ikut imam lah. Dan waktu dia ikut imam, kalau dia tak baca, Okey. ya, teruskan. Itu satu blank tadi ya. Pertama sebelum menjauh blank. Blank ini sebenarnya bukan satu tahap yang jadikan dia blank selama-lamanya, ya. Arti kalau dia betul-betul membaca Fatihah, belajar Fatihah, dia blank masa tu, tidak kali yang kedua ketiga boleh jadi. Blank bukan alasannya. Mungkin faktor yang lain ialah dia memang tak boleh, tahapnya memang tak boleh. Maksud saya kata payah nak faham tu. Ulama kita bincang sebab ada jawapan kemudiannya. Bila puan sebutkan tadi, apa tadi? Ikut imam. Itu jawapan yang terbaik. Sebab apa? Sebab ketika itu tidak salah bagi dia untuk follow imam, dengar, follow itu dengar imam baca dan selesai bagi dia. Tapi ada kemungkinan imam baca pun dia tak boleh nak follow dengan baik. Jadi orang ni bagi saya orang nadir. Nadir ni orang jarang ada, tapi mungkin ada. Yang penting kita ikut hukum ulama sebut. Benda ini kita jangan anggap sebagai satu yang serius sampai tahap kita sampai termenung apa. Tapi ulama bincang. Ceritanya ulama bagi jawapan kepada kita. Ini dalam pandangan Imam Nawawi ni, ya. Bila orang tak boleh baca Fatihah, diganti ayat yang lain sebanyak ayat Fatihah. Maksudnya dalam qadar itulah Fatihah 7 ayat dia berganti dengan bacaan surah yang sekadar tu. Jadi kalau surah ni kita tengok surah yang qadar Fatihah seperti surah Al-Qari'ah contohnya. Biqala tu Al-Qari'atu mal-Qari'ah sampai kepada 6 ayat memadai. Baik. Dia tak boleh baca juga Quran sama sekali. Ini mungkin faktor juga. Tak boleh baca Quran. Blank lah, dia kata blank lah, blank sungguh. Tak boleh baca langsung. Dia diganti dengan zikir seperti tasbih dan tahlil. Subhanallah, subhanallah. Dalam solatnya subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tasbih. Sebanyak mana dalam Fatihah. Maknanya qadar lah. Qadar. Fatihah kita baca minit. Ada 4 minit baca Fatihah? Tak ada, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak sampai seminit pun sebenarnya. Tapi kalau baca Tarannum sikit sebagai bayati sikah ke, mungkin seminit setengah. Dengan Imam Masjid Haram baca tu dengan Tarannum, ya, katalah dalam seminit. Jadi dalam qadar itu, yang pentingnya, kalau tak boleh diganti dengan zikir seperti tahlil seumpamanya, bila tidak boleh baca zikir sekalipun, sama sekali tak ada waktu untuk belajar. Maksud dia pun tak ada masa nak belajar dah. Mungkin faktor tua, usia dah nyanyuk. Bukan nyanyuk lah, dah tak berapa nak kuat ingatan. Kalau nyanyuk lain cerita. Nyanyuk tak masuk cerita ini. Tak kuat ingatan. Dia tak nyanyuk tapi ingat kuat. Kata para ulama, cukup dia berdiri sepanjang waktu bacaan Fatihah. Dia berdiri dalam kadar baca Fatihah berapa minit? Seminit. Berdiri dan rukuk, salat sah pada masa itu. Jadi cerita ini tuan-tuan, cerita yang menarik juga, tetapi tidak berlaku dengan mudah kecuali orang tu ada masalah tertentu. Saya sendiri tak boleh nak fikir lebih jauh. Tetapi ulama kita ni bila bercakap benda hukum ni, mereka bawa satu cerita yang mungkin boleh berlaku. Wallahu a'lam. InsyaAllah tak kena kepada kita lah ni Tak mu'alaf Ustaz. Mu'allaf. Mu'alaf ialah tua masuk Islam kan. Dia susah nak belajar Fatihah. Okey. Pertama sekali mu'allaf dalam tuntutan syarak kepada mereka diajar dan belajar wajib. Tapi bila puan sebut tadi, mungkin mereka masuk kelompok ini kerana mereka sudah lama dengan logat bahasa mereka, lidah mereka lidah yang sudah sebati dengan bahasa mereka. Mungkin dengar bahasa Arab ni satu benda yang menekan. Arab kan, batada tu Arab. Jadi ada kemungkinan mereka masuk golongan ini. Tetapi pada hakikatnya ialah belajar diajar itu satu kefarduan. Sebab itu dalam soal kita dengan mu'allaf atau orang yang mu'allafatu qulubuhum ini, mu'allaf ini, mereka wajib belajar dan diajar. Tapi kalau mereka tahapnya, kalau masuk kerangka inilah, mereka masuk kerangka ini, terpaksalah follow yang inilah. Tapi bagi saya, setakat yang saya tahu, pengalaman saya, dan saya pun dalam Perkim Selangor juga, saya dulu sebagai AJK, saya tak dapat laporan daripada kawan-kawan kita seorang yang mu'allaf daripada sekian agama Islam ni gagal dalam membaca Al-Quran Karim. Pelat macam lidah mereka dapat. Walaupun mereka tak boleh baca dengan betul Fatihah pun, tapi mereka belajar. Itu satu lagi perkara. Mereka ini kalau mereka tak mampu baca dengan betul, mereka boleh baca sekadarnya, solat mereka sah. Walaupun mereka mungkin baca dari sudut bacaan tak boleh laju macam kita, mungkin tersalah baris, sah. Tapi mereka kena belajar untuk belajar. Baik Puan. Saya pernah tengok lah, ada penyakit Penyakit? Dia macam dia nak baca tu, dia tak boleh habis satu ayat sebab dia akan sentak macam Parkinson. Parkinson. Dia sentak tau, dia macam dia baca Alhamdulillah, dia sentak. Jadi maknanya satu ayat yang penuh tu dia tak boleh baca. Oh, itu pengalaman Puan dengan orang yang Parkinson yang dia bukan ketar, saya berketar tangan pun, dia sebutan pun. Kalau itu yang Puan pernah tengok, bila saya cermati Puan sebut, kemungkinan orang ini termasuk dalam kelompok ini. Dia sentak, mungkin dia baca Alhamdulillah tak boleh selesai, ya, ataupun dia tak boleh sebut sebutan dengan betul, dan kemudian masuk blank tadi juga, jadi blank terus. Jadi orang ni dianggap golongan yang masuk dalam kerangka ini. Puan ada jawapan. Saya terima kasih, sebab saya tak fikir macam tu. Tapi mungkin apa yang tersebut itu saya rasa betul. Sebab orang Parkinson mungkin ada cabaran di sudut ingatan pun jadi lemah. Dia tak ingat sesuatu yang dengan baik, sebutan pun tak lancar, kemungkinan dia hilang sebutan yang baik. Jadi dalam Islam ni kita boleh ambil beginilah. Kita boleh ambil satu kaedah mudah, dan ini satu ajaran kepada kita. Islam agama yang mudah
Dipermudahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Contoh macam ni dalam bab ibadat kita sekalipun. Ya, ibadat kita sekalipun. Orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dia umur 75-80, masih orang kata makan okey. Yalah, makan okey dia taklah sampai 2 pinggan nasi, sekadar 2 sudu tu dah madai, tapi dia tak mampu nak berpuasa. Wajib dia puasa dah Ramadan, dia boleh tinggalkan, hanya dia bayar fidyah, tak wajib dia nak qada. Itu satu gambaran kalau kita Islam agama yang memang dipermudahkan hukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Islam kekalkan wajib puasa sampai macam mana tahap, itu satu penganiayaan. Sebab kadang-kadang biasa manusia dah lemah kekuatan, tak boleh berlapar 1 jam pun tak boleh. Ia kena minum air juga walaupun sikit. Apabila dia ada penyakit yang lain, mudah gastrik, mudah nak apa ni, nak tumbang, apa istilah dia ni, mudah nak jatuh, tumbang, pingsan apa. Ada penyakit, ya. Itulah kaedahnya. Jadi dalam agama dibolehkan tinggal ibadat Ramadan, puasa wajib dikatakan fidyah. Jadi dalam ini kita tengok Islam agama yang begitu sekali harmoni hukum hakamnya. Cuma tinggal lagi kita kena belajarlah, jangan ambil mudah-mudah, ya. Sampai kita, contoh kita musafir lah tuan-puan. Kita musafir, Allah permudahkan semua musafir kita. Melewati saja 2 marhalah 85-86 kilo, 90 kilo kita ambil yang mudah, 95 kilo, 90 kilo. Diboleh dah kita sembahyang jamak qasar. Bukan saja jamak 2 waktu, qasar pula. 2 asar, 2 zuhur. Yang patut 4-4, boleh buat 2-2 plus 2-2 4. 1 waktu. Jadi ini semua tandanya Islam tidak pernah jadi agama yang menyusahkan kita, kecuali kita menyusahkan Islam. Malas belajar, malas mengaji, malas berilmu. Baik, panjang pula cerita ni. Akan tapi jika ada waktu belajar maka harus mengulangi solatnya. Ini tadilah. Mungkin orang tadi kalau ikut kepada puan cerita orang yang Pakistan tiba-tiba sembuh, maka di sini dia kena ulang balik solatnya dalam kerangka supaya solatnya sempurna. Termasuklah dia kena qada, kalau dia tinggal qadakan solatnya. Baik. Kemudian dari situ perenggan yang kedua, ketiga, kemudian setelah Al-Fatihah baca surah yang lain atau sebahagian daripada surah, hukumnya sunat. Ini sepakat para ulama dalam fiqh Syafi'i, Hambali, Maliki, baik semuanya, bacaan surah lepas Fatihah hukumnya adalah sunat, bukan satu kewajipan. Apabila tinggalkan, solatnya sah, tidak perlu sujud sahwi, baik dalam solat fardu maupun solat sunat. Sunat seperti ba'diyah, qabliyah dan seumpamanya lah. Tidak sunatkan bacanya dalam solat jenazah. Pendapat yang paling benar, berdua pendapat. Kerana solat jenazah solat yang ringan. Tidak sunat membaca dalam solat jenazah, pendapat yang paling benar, 2 pendapat, solat jenazah ringan. Apa dia tu? Maksudnya apa di situ? Ini pandangan ni. Tidak disunatkan membacanya dalam solat jenazah, pendapat yang paling ringan, dan pendapat 2 pendapat kerana solat jenazah ringan. Maknanya kalau tak baca Fatihah, bagi orang yang keuzuran tadi, jangan lupa tu. Orang tak uzur tak boleh lah. Orang keuzuran, dia nak sembahyang sunat apa ni jenazah, maka tak ada masalah. Sebab kita dalam solat jenazah ni sebenarnya kalau ikut kepada kaedah fiqh, paling mudah pun, ya, paling mudah pun, ya, pertama takbir, terus baca Fatihah, kemudian takbir selawat, kemudian takbir baca doa kepada si mati, Allah maghfirlah kalau si mati perempuan, Allah maghfirlah si mati perempuan kalau perempuan, kemudian baca doa Allahumma la tahrim ajra wa fadlata, akhirnya bagi salam. Batu solat sunat solat jenazah yang paling ringan dan bacaan pun tidak bebankan. Tapi kalau orang tu tak baca Fatihah, tidak batal solat jenazahnya ketika dia membaca atau baca Fatihah baik.
Kemudian saya nak pergi kepada, sebab yang lain-lain tu saya kira benda jelas, bab hukum hakam bab solat itu jelas. Dalam bab sunat dibaca dalam surah panjang pendek dalam solat zuhur subuh itu saya tak bincang panjang. Tuan-puan baca sajalah. Sebab dia begini. Dalam bab solat sunat, solat wajib yang lain seperti zuhur, asar dan subuh, ya, tolak hari Jumaat disunatkan baca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Maka dibolehkan baca apa surah dalam suasana yang sifatnya surah panjang mufassal, iaitu surah yang berisi ayat-ayat pendek saja. Subuh ini kalau ikut kepada hukum hakamnya, kerana meraihkan waktu, maka tidak perlu baca surah yang panjang-panjang. Ni sekarang ni, kita sekarang ni subuh pukul 6, 18 pagi sekarang ni. Hari ni 19 pagi. Dan 19 maka lewat ni. Jadi kalaulah Tok Imam baca surah panjang, dia telah mencederakan perasaan makmum dan jadikan makmum tidak selesa. Batulah hari ini kena jaga sikit dalam bab ini. Hatta kalau pagi Jumaat sekalipun, macam besok pagi Jumaat, kewajarannya tak perlu membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Khas bagi orang yang memang nak keluar bekerja. Negeri pun negeri tak cuti. Kalau Kelantan, Kedah mungkin okeylah, tapi kena raih. Lepas tu dalam hukum solat ini, para ulama sebut meraihkan makmum itu penting. Kalau kita nampak dalam keadaan kita jadi imam, orang tuanya ramai, imam kena baca surah yang seafdalnya ringkas atau pendek, yang sifatnya ayat pendek-pendek. Kalau ikut kepada hukum bab salat, ya, ulama kita menyatakan ia adalah satu perkara menyalahi sunnah. Kalau imam kita baca sajadah, ya, kat pertama separuh, sambung kedua separuh, dia tak baca Al-Insan, sembahyang sah, tidak masalah. Cuma kata ulama kita seperti kata Imam Nawawi, ada kitab ini, ia adalah menyalahi sunnah. Ia tidak membatalkan solat, tidak pun jadi solat itu terjejas. Cuma bersangat sunnah, sebab Nabi sempurna kebacaan. Saya kira yang penting ialah kita tidaklah mengambil satu keputusan yang sifatnya mesti. Kadang-kadang imam kita tidak semua dapat hafal dengan baik. Dia hafal hanya surah Sajadah, tidak sempurna bacaan Al-Insan. Hal atas tu dia tak berani baca. Maksudnya dia baca separuh dengan pertama, separuh yang kedua. Kita tidak boleh kata imam ni tak betul, imam ini tak cerdik. Ya, ianya satu amalan yang tidak mengurangkan pahala solat. Cuma kata Imam Nawawi, ada dalam kitab tu, kalau puan tengok muka surat 99 tu, di tengah-tengah tu, sedangkan dilakukan oleh sebagian orang, itu baca sebahagian saja, sajadah separuh, ianya menyalahi sunnah. Tapi tidak maksud membatalkan maksud sembahyang, sah sembahyangnya. Batulah seorang imam yang paling wajar ialah dia membaca dengan sempurna. Masalahnya pula kadang-kadang makmum pula tak mesti dia mendengar dengan baik. Panjang betul ni sembahyang pagi ni, letih aku nak pergi lama. Kecuali orang yang memang hatinya nak kepada solat yang sempurna, bacaan baik, dia reda untuk mendengar bacaan sejadah pertama, ihsan yang kedua. Tapi bukan semua orang. Cuma tadilah kalau imam, walaupun pagi Jumaat, dia tahu di belakang jemaahnya orang tua-tua, lama berdiri tak boleh. Contohnya kanak-kanak, dia sebaik imam ringkaskan bacaan solat. Maksud bukan reka apa, cari ayat yang pendek, itu saja. Ya, tak dapat pahala sunnah yang lengkap. Tapi solat tidak terjejas. Pahala solat dapat, semua berjemaah dapat pahala 7 kali ganda, dapat. Itu tak menjejaskan. Salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi 7 wa 10 darajah, dapat.
Mana gambaran pahala itu dapat. Sebab jemaah itu bukan dikira bacaan sembahyang. Jemaah dikira kerana solat beramai-ramai. Bukan soal bacaan. Jadi pahala solat secara berjemaah dapat, cuma tak dapat pahala lengkap sunnah Nabi SAW. Baik. Wallahu alam, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Sambung bila pula ni? Ya. 2 minggu lagi lah. Jangan kata 3 bulan lagi. Kita Ramadan bulan Ramadan bulan 4, 2 bulan 4 Mana sepanjang bulan 3 ada 2 kelas lagi lah. Baik. Saya cuba tamatkanlah dan 2 kelas lagi tentang bacaan tentang solat ini. Amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan di penghujung kalimah saya pada pagi ini 2 peringatan. Yang pertama, solat tiang agama sempurnakan sebaik-baiknya, jaga betul-betul. Yang kedua, solat adalah merupakan rezeki kehidupan kita. Solat ini pintu berkat, pintu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Solat jadikan umur kita berkat, amal berkat, hidup berkat. Tinggal solat kita hilang keberkatan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna ya karim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir 'alaina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.